Kesan positif melalui sorotan berita, peningkatan perbelanjaan dan mata wang asing. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan sorotan berita tersebut. Sektor pelancongan negara mencatatkan peningkatan sebanyak 16.9% pada suku pertama tahun ini. Perkembangan positif ini melibatkan perbelanjaan pelancong secara keseluruhan berjumlah 21.4 bilion ringgit berbanding 18.3 bilion ringgit untuk tempoh sama tahun lepas. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Mohammadin Ketapi, perbelanjaan per kapita secara keseluruhan juga meningkat sebanyak 13.8%, manakala ketibaan pelancong bertambah 2.7%. ASEAN masih mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang terbesar ketibaan pelancong asing ke Malaysia untuk pasaran jarak dekat. Tambahnya lagi, ini merupakan petanda baik untuk sektor pelancongan negara menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020. Beliau ditemui dalam sidang media prestasi pelancongan Malaysia suku pertama 2019 di Putrajaya. Seterusnya, kita akan beralih kepada sorotan berita kedua. Kempen Melawat Malaysia 2020 menampakkan hasil yang menggalakkan untuk merealisasikan kedatangan 30 juta pelancong dari luar negara dengan pendapatan dijangka sebanyak 100 bilion ringgit tahun depan. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof berkata, kempen Tactical Tourism Malaysia melalui penggunaan sosial media serta usaha gigih pihak pelancongan negeri akan menjayakan agenda nasional ini. Sebagai pasaran tradisional Malaysia, dianggarkan hampir 500,000 pelancong dari Britain akan melawat Malaysia tahun depan. Dan pada masa yang sama sebenarnya, kita bukan hanya sebagai memperkenalkan destinasi Malaysia selaku destinasi tematik, tetapi kita menawarkan juga slot-slot di bas dan di teksi dan di metro ini juga kepada pengusaha-pengusaha pelancongan di London. Sekiranya mereka hendak menggunakan slot-slot itu untuk mempromosikan pakej-pakej pelancongan yang mereka bangunkan dan harga-harganya. Selanjutnya pula, kita akan saksikan sorotan berita yang ketiga. Dan kita ke laporan seterusnya, kejatuhan nilai ringgit memberi kesan positif kepada sektor pelancongan di Johor. Ia dapat dilihat berdasarkan peningkatan kemasukan pelancong negara jiran dari Singapura terutama menjelang musim perayaan Aidilfitri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Johor, Datuk T. Siu Kiong berkata pada suku pertama tahun ini sahaja rakyat Singapura merupakan antara 5 negara utama yang melancong di negeri itu. Kebanyakan pelancong Singapura yang datang adalah untuk membeli belah disebabkan perbezaan mata wang mereka yang jauh lebih tinggi ketika ini berbanding ringgit. Berbanding sebelum kejatuhan ringgit, kemasukan pelancong Singapura hanya mencatatkan peningkatan 10% sepanjang Ramadan lalu. Sumbangan sektor membeli belah menyumbang sebanyak 28.1%. Telah mendaharui sektor penginapan iaitu 26.3%. Dan faktor ini adalah disebabkan kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia yang meningkatkan kuasa beli para pelancong. Siu Kiong berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya di Nusa Jaya, Johor. Akhir sekali, kita akan saksikan sorotan berita yang terakhir. Kedah bakal mengorak langkah menjadikan sektor pelancongan sebagai fokus utama Pelan Pembangunan Negeri bagi meningkatkan hasil pendapatan negeri. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir berkata industri pelancongan negeri dapat diperkembang dan dirancangkan dengan penganjuran lebih banyak program melalui perkongsian 50% hasil kutipan cukai pelancongan oleh kerajaan pusat. Selama ini, aktiviti pelancongan ni apabila dikutip cukai 100% pergi ke Kerajaan Persekutuan. Jadi dia tidaklah bersifat pendorong ataupun memberangsangkan aktiviti di peringkat kerajaan negeri itu sendiri. Tapi dengan keputusan untuk berkongsi 50% hasil kutipan cukai pelancongan, ini akan kami gunakan untuk promosi
dan kita rasakan bahawa hasil daripada itu lagi banyak hasil yang akan kedua-dua pihak dapat, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Menteri Kewangan Lim Guan Eng ketika membentangkan Belanjawan 2019 di Dewan Rakyat semalam mengumumkan Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan perkongsian 50% hasil kutipan bagi cukai pelancongan yang diterima di negeri berkenaan. Cukai pelancongan mula dilaksanakan pada 1 September 2017 pada kadar RM10 bagi setiap bilik untuk setiap malam bagi pelancong asing yang menginap di premis penginapan termasuk hotel, rumah tumpangan, rumah rehat dan rumah penginapan. Secara kesimpulannya, dapat kita fahami bahawa sektor pelancongan merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan ekonomi negara kita. Hal ini demikian kerana kemasukan pelancong asing yang ramai ke dalam negara akan meningkatkan lagi pengaliran mata wang asing dalam negara yang akan meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Sekian sahaja daripada saya melalui media Sorotan Berita. Sememangnya pelancongan merupakan salah satu industri amat penting dalam sesebuah negara dalam membantu perkembangan dari sudut keseimbangan kemajuan sama ada dari segi ekonomi, politik dan sosial. Pembangunan industri pelancongan dilihat membawa manfaat dan impak dari aspek persekitaran manusia, ekonomi, sosial, budaya maupun persekitaran fizikal. Maka dengan itu, fokus perbincangan kali ini memfokuskan dari sudut impak ekonomi dalam pelancongan sesebuah negara. Menurut GII 1989 menyatakan bahawa pembangunan industri pelancongan akan wujudnya kesan negatif dan juga positif. Teori pembangunan ekonomi Rostow 1956 di mana pembangunan harus dinikmati oleh kesemua komuniti yang akhirnya berjaya mengubah mereka kepada masyarakat tradisional kepada masyarakat moden. Antara impak negatif ekonomi dalam pelancongan adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan, iaitu menurut Stewart 2002. Hal ini berlaku kerana dengan wujudnya kepesatan ataupun pertambahan pelancong yang berhijrah ke Malaysia akan mengubah secara langsung landscape dalam bidang ekonomi itu sendiri. Maka dengan itu, apabila semakin bertambah pelancong, maka akan wujudnya banyak permintaan barangan dan keperluan dalam sesebuah negara itu seharusnya mencukupi mengikut jumlah penduduk yang ada. Secara tidak langsung, dengan pertambahan pelancong hadir ke Malaysia, harga barang juga akan meningkat dan setiap perkhidmatan yang disediakan seperti kenderaan, penginapan sudah pasti akan berubah dari aspek kadar harga yang diberikan kepada pelancong itu sendiri berbanding dengan masyarakat tempatan dalam sesebuah negara. Seterusnya adalah impak negatif yang kedua, iaitu meningkatkan potensi tenaga kerja yang diimport. Hal ini demikian kerana apabila sesebuah negara atau kawasan berkembang dari segi ekonomi dengan banyak bergantung dengan menggunakan tenaga luar, kemahiran atau sumbangan daripada pekerja tersebut, secara tidak langsung perkembangan potensi pekerja luar akan semakin bertambah kerana dengan adanya pemberian peluang yang diberikan untuk memanfaatkan kebolehpasaran tenaga kerja tersebut kepada sesebuah negara dalam usaha membantu perkembangan industri tertentu. Dengan itu, dapat dilihat bahawa impak negatif ini akan membantu meningkatkan potensi tenaga kerja yang diimport dalam memberikan sumbangan dari segi tenaga, ilmu pengetahuan dan kemahiran, dan secara langsung juga segala potensi yang mereka ambil dan mereka dapat dalam sesebuah negara tersebut, maka mereka akan memanfaatkan kepada negara mereka sendiri dan seterusnya meningkatkan lagi kebolehpasaran tenaga kerja luar tersebut.
Seterusnya kita masuk kepada kesan negatif. Antara kesan negatif pelancongan ialah kedatangan pelancong asing mampu mengakis nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat tempatan. Senario ini akan berlaku disebabkan pelancong asing mempunyai pemikiran dan sikap yang berbeza dengan masyarakat tempatan. Biasanya, pelancong asing mempunyai sikap yang terbuka. Namun begitu, masyarakat tempatan biasanya bersikap tertutup dan berpikiran tradisional. Melalui kedatangan pelancong asing, sedikit sebanyak sikap mulia yang ada pada masyarakat tempatan diperkukuh. Hal ini demikian karena masyarakat tempatan telah senang dipengaruhi oleh budaya mereka. Tuntasnya, pelancongan mampu mengakis nilai-nilai murni masyarakat tempatan. Selanjutnya, kes-kes jenayah akan meningkat akibat daripada kedatangan pelancong asing. Hal ini demikian karena pusat hiburan dan pusat membeli bela akan dibuka dengan banyak demi menjayakan sektor pelancongan. Dengan adanya pusat hiburan seperti karaoke, disko, dan pub akan menyumbang kepada kes-kes jenayah. Jadi, kes-kes jenayah negara kita akan meningkat. Selain itu, pelancong asing berkemungkinan besar akan melakukan kes jenayah seperti vandalisme dan bergaduh di pusat hiburan atau tempat lain apabila berlakunya perselisihan paham dengan penduduk tempatan. Tegasnya bahwa kes-kes jenayah akan meningkat akibat daripada perkembangan sektor pelancongan. Tambahan pula, sikap materialistik juga akan berkembang akibat daripada sektor pelancongan yang berkembang pesat. Sikap materialistik telah diserap dalam jiwa penduduk tempatan karena wujudnya sektor pelancongan dalam negara kita. Apabila wujudnya sikap materialistik, maka nilai tolong-menolong yang mendalam dalam kalangan penduduk tempatan telah hilang. Hal ini demikian karena penduduk tempatan lebih cenderung untuk mendapat keuntungan daripada para pelancong asing sehingga mengabaikan nilai-nilai murni. Penduduk tempatan akan lebih mementingkan keuntungan daripada mewujudkan hubungan rapat dengan pelancong asing. Jelaslah bahwa industri pelancongan mampu mengembangkan sikap materialistik dalam kalangan penduduk tempatan. Oleh yang demikian, semua pihak harus bekerjasama untuk mencegah kesan negatif yang dibawa oleh pelancong asing. Dengan ini, diharapkan sektor pelancongan dapat dimajukan dan hanya meninggalkan kesan positif kepada masyarakat tempatan. Hai Google. Ya, saya. Hari ini kita akan membincangkan tentang tugasan impak positif pelancongan terhadap ekonomi. Baiklah, mari kita mulakan. Mari mulakan dengan akhbar ini. Sektor pelancongan menyumbangkan RM 84.1 bilion. RM 84.1 bilion. Beli rumah, kereta dan berkahwin kan bos? Bukan itu saja, kita malah boleh beli 4 rumah, 4 kereta, kawin 4 pun boleh. Kembali ke topik. Baik, saya akan membaca berita harian the 27th of February 2019. Menteri Pelancongan, Perbelanjaan Pelancong terutama untuk membeli bila 33%, diikuti dengan penjanapan 25.7% dan makanan dan minuman 13.4%. Ini menunjukkan bahwa sektor pelancongan banyak membantu peningkatan ekonomi negara dan meningkatkan produktiviti barangan seperti kraft tangan. Di mana buktinya? Itulah malah sangat nak membaca. Ini ditulis dalam akhbar tadi. Maafkan saya. Ini dia. Perbelanjaan untuk beli bela mencatatkan kenaikan daripada 32% pada 2017 kepada 33.4% pada tahun lalu. Dan barangan kraft tangan Malaysia ialah yang paling popular dibeli oleh pelancong selain makanan. Mari kita pindah ke akhbar seterusnya untuk kukuhkan lagi bukti hujah saya tadi. Sektor pelancongan menyumbang RM 86.14 bilion. RM 84.1 bilion pada tahun 2017. 86.14 bilion pada tahun 2019. 86.14 bilion pada tahun 2019. Tambah 2 bilion, kalau tadi rumah 4, ini boleh tambah lagi 1. Kereta tambah lagi 1. Tetapi bos boleh kawin 4 saja. Tak mengapa, kita boleh tambah skandal lagi 1.
Ini pastinya membantu golongan miskin memperbaiki taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Kesimpulannya, sektor pelancongan ini mampu meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan kadar pertukaran wang asing, meningkatkan produktiviti barangan tempatan, dan menjana pendapatan negara.